Okey, so kita sambung graf laju masa. Okey, untuk pengajaran yang lepas, cikgu dah terangkan graf jarak masa. Cikgu ulang kaji sikit. Kalau graf jarak masa, okey, paksi Y ni jarak, paksi X masa. Dan kita ada garis lurus macam tu. Kecurunan dia laju. Dan dia punya rumus laju adalah jarak per masa. Okey, yang ni pengajaran sebelum. Okey, so hari ni kita akan buat graf laju masa. Okey, so graf laju masa ni kita tengok penerangan dia kat sini. Okey, jarum pada darjah 1 menunjukkan nilai kosong. Maksudnya kenderaan berada dalam keadaan pegun. Ni kosong ni, pegun, tak bergerak lah. Pertambahan tengok, kosong dia naik 60, lepas tu dia naik 100. Maksudnya kelajuan makin bertambah lah. Ni bila naik kereta kan, dia punya jarum laju speedometer tu. Okay. Lepas tu darjah 4 ni dia turun balik ke 20. Maksudnya berkurang. Mula dia pegun, naik, betul berkurang. Okey. So kadar perubahan laju satu gerakan boleh dilukis dengan menggunakan graf laju masa. Okey, ni graf laju masa. Kalau graf laju masa, paksi Y dia laju, paksi X dia masa. Okey. So kecurunan adalah percutan. So tu beza graf laju masa dengan graf jarak masa. Kalau graf jarak masa, kecurunan tu adalah laju. Kalau graf laju masa, kecurunan tu adalah percutan. Okey, tengok contoh 10. Jadah di bawah menunjukkan perubahan laju kereta Azizul dalam tempoh 5 saat. Lukis graf laju masa berdasarkan jadual diberikan. Okey, jadi sekarang ni dah bagi jadual. Bila masa kosong, laju dia kosong. Bila masa 1 saat, laju dia 10. Dan seterusnya, dia bagi dah setiap nilai. Okay, and then kita pun ambil lah kertas graf. Kita letak paksi mencancang tu. Laju, paksi mengufuk tu masa. Okay, lepas tu kita plot. Okay, titik plot titik kosong-kosong dulu. Kosong-kosong dia kat sini lah. Kosong-kosong. And then 1, 10. 1 untuk masa, 10 untuk laju. Tu. Lepas tu 2, 20. 3, 30. 4, 40. 5, 50. So, lepas tu kita garis. Ni senang sebab graf jadual dia dah bagi. Kita cuma buat graf saja. Dan buat graf kena pakai kertas graf lah. Kan? Okay, seterusnya. Contoh 11. Kadar perubahan laju terhadap sebuah kapal terbang diberi oleh persamaan. Okey, diberi persamaan ni. Lepas tu dia kata V adalah laju, T adalah masa. Lukis graf laju masa mewakili pendaratan dalam tempoh 0 hingga 0.5. Okey, kalau macam ni dia bagi antara macam ni, kita buat kotak simple je. Kita buat macam ni. Okey. Okey, yang ni tulis masa. Masa tengok unit dia pakai apa. Masa jam kan. T tulis jam. Lepas tu laju dalam kilometer per hour. Laju dia pakai unit V kan. V dalam kilometer per jam. Okey. Lepas tu kita ambil 0 dan 0.5. Masa 0, 0.5. Lepas tu kita cari V sama dengan 800 tolak 1600. Kita letak T kita sebagai 0. So kita dapat 800. Ni 800 lah. Cari satu lagi bila T 0.5. Okay, ni kira pakai kalkulator lah. So ni akan dapat 0. So letak 0. Okay, and then lepas ni awak lukis graf lah. Okay, lukis graf. Warna oranye pula tak apa. Okay, lukis graf. Okay, lepas tu paksi mencancang tu adalah laju.
V kan. Dalam kilometer per jam. Okey, yang ni adalah masa. Tulis semua. Masa T dalam jam. Okey, so kalau Pak CX tu, awak tulis 2 ni je. Kosong kat sini lah dengan 0.5. Tu macam tu. Pak CY pula, kosong dengan 800. Kan? So, bila plot yang pertama ni, 0.800 ni ada kat sini. Yang kedua, 0.50 plot kat sini. Okay, and then, awak ambil baris sambungkan titik ni. Okay, so, dah jadilah graf Okay, so kat sini nak tahu pula apakah kaitan antara luas bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui. Okay, so yang ni kita belajar dulu graf jarak masa. Yang ni cikgu tunjuk tadi, graf laju masa. So awak tahu untuk graf jarak masa ni kan kecurunan ni kita dapat laju kan. So dapat nilai laju. So bila kita nak pindahkan kepada graf laju masa, nilai kecurunan, contoh kecurunan kita dapat 2 kan. So V kita ni sepanjang masa 2 lah. Laju kan 2. 2. Dengan masa yang sama lah T1. So dapat kecurunan ni, bila dia pindah graf laju masa, dia akan jadi straight, constant Kecurunan tak berubah. Sebab sepanjang garisan ni kecurunan tak berubah. So yang ni jadi macam ni lah. Okay, straight je. Okay, so daripada dua-dua graf ni, kita sebenarnya boleh cari jarak. Kerana jarak sama dengan laju darab masa. Hari tu cikgu kata laju jarak per masa kan. So, kita ubah masa tindak atas darab laju. So, jadi macam ni lah. Maksudnya, laju jarak masa. Okay, V ni laju, ni masa. So, bila kita darab, macam kita cari luas lah. Maksudnya, macam ni cikgu lukis. Ni V, ketinggian V, maksudnya jarak dia V, ni T. So, kalau kita darab, V darab T. V darab T dapat semua, luas. Ataupun jarak ni, kita selalu guna S juga. S sama dengan V per darab dengan T. So, kalau kita nak cari jarak sesuatu tu, kita ambil graf laju masa ni, kita cari luas, dapatlah jarak. Okay. So, katanya nilai luas di bawah graf laju masa adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh masa yang sama. So, macam yang tadi, luas di bawah graf sama dengan jarak yang dilalui. Okay, kita tengok cara soalan tanya. Okay, contoh 12. Hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berikut berdasarkan graf laju masa. Okay. So, kita kena cari luas ni. Okay, ni graf laju masa kan, cari luas ni. Okay, ni adalah trapezium. Okay, panjang garisan ni adalah 5. Okay, panjang ni 10. 10 kan, ketinggian dia. Ni ketinggian 5, ni ketinggian 10. Yang ni pula, jarak dia 4/5. So, trapezium kan, dia punya, kalau nak cari luas trapezium, kita ambil 1/2 darab dengan 2 sisi selari. Hasil tambah 2 sisi selari. And then, darab dengan tapak ni, 4/5. So, kita dapatlah 1/2 darab dengan 50 pula, 15. 10 tambah 5 tambah 10, 15. And then, darab dengan 4/5. And then, kita dapatlah 6 kilometer. Dapat Okey. Okey, kalau yang ni pula B ni, macam mana nak cari jarak? Okey, ni pun trapezium. Okey, ni tinggi ni 80. Tinggi ni 40. Ni 6. So, masuk je 1/2 darab dengan 80 tambah 40 darab dengan 6. So, nanti akan dapat jawapan lah. Okay. Dia ikutlah, kadang-kadang luas segitiga. Kadang luas trapezium. Tengok
Okey, contoh 13. Graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 36 minit. Okey, maksudnya dia nak cari luas. Luas graf ni. Okey, awak nampak graf ni dia macam naik turun kan. So, kita kena bahagi 3 bahagian. Okey, yang pertama sekali yang ni. Okey, bahagian ni. Cikgu namakan A lah. Okey, yang kedua bahagian ni. Luas ni. Kita kena cari asing-asing. Tak ada rumus yang sekali Dan last kali yang ni, C. Okey. So, nak cari luas tu, mula A ni. A ni kita keluarkan. Okey. So, ketinggian dia 72 kan. Ni 72. Berdasarkan graf tu. Okey. Tapak dia. Tapak dia 10 minit. Tapak dia ni 10 minit. Tapi dia kata, laju ni per jam kan. So, kena tukar dulu. 10 minit ni berapa jam? Nak tukar minit ke jam, kita kena bahagi 60. Okey, jadi 10 per 60 lah. Okey, lepas tu 10 per 60 lah kita letak kat sini. Okey, so kita cari luas. Luas A adalah 1 per 2 darab tapak darab tinggi 7 per 2. So, ni kira-kira akan dapat 6. Akan dapat 6. Okey. Ni A Okey, cari luas B pula. Luas B ni trapezium. Okey. So, trapezium bila cikgu lukis dia jadi macam ni. Okey, tinggi yang belah kiri ni 72, tinggi yang belah kanan ni 40. Okey. Masa dia apa? 10 hingga 20. So, masa dia kat sini 10. Tapi 10 ni dalam minit kan. Nak tukar jam bahagi 60. Macam tu. So, luas B adalah 1 per 2. Darab dengan hasil tambah 2 sisi selari. 7 per 2 tambah 40. Nanti awak darab dengan 10 per 60. So, kira ni akan dapat, bagilah pecahan 28 per 3. Okey, luas C pula. Luas C. Okey, luas C bentuk dia trapezium juga. Okey, cikgu tulis tu sebab tak ada tempat 1 per 2 darab dengan okey, belah sini 40, 7 per 2. So, 40 tambah 7 per 2 darab dengan masa dia 36 tolak 20 dapat 16 Tapi 16 ni dalam minit. So, kita kena bahagi 60. Macam ni. So, akan dapat 224 per 15. So, bila dia nak tanya jumlah jarak, awak kena ambil 6 tambah 28 per 3 tambah 24 per 15. Bila tambah-tambah ni, dapatlah jumlah jarak. So, kalau kira betul-betul, dapat jumlah jarak kita 30. 6 tambah 28 per 3 tambah 224 per 15. Nak beri jawapan pecahan ke perpuluhan? Perpuluhan pun tak apa. Okey, tapi ambil banyak sikit ambil 4 tempat perpuluhan. Jarak dalam km, so tulis km lah. So, kalau yang tu kalau nak cari laju purata, so laju purata jarak per masa lah, jumlah jarak per masa. So, jarak kita tadi 30.2667 per masa. Masa kita 36 minit tapi kena tukar jadi jam kan. So, 36 bahagi 60 lah. Okay. So, dapatlah 50.444. 50.444. Apa ni? Laju kilometer per hour lah. Kilometer per jam. Unit dia. Okay.